عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, pegawai serta ahli jawatankuasa masjid, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat sama-sama kita berada di rumah Allah ini, menunaikan kewajipan yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga melaksanakan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Moga-moga janji-janji Allah, janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita capai. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, jadi pada malam ni saya diberi amanah untuk menyampaikan tajuk berkaitan dengan 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga bagi mereka. Saya hanya akan bincang berkaitan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, semua kita mengenali dan pernah mendengar nama khalifah yang ketiga dalam Islam, dalam kerajaan Islam selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan adalah yang bernama Uthman ibn Affan ibn Abi al-As. Seorang sahabat Nabi, seorang yang dari segi kelahirannya dilahirkan, ada pandangan menyatakan di Mekah, ada pandangan yang menyatakan di Taif, tapi pandangan yang menyatakan dilahirkan di Mekah itu lebih rajih di sisi muarikh ataupun riwayat sejarah. Kemudian saya akan sentuh dalam tazkirah ini beberapa perkara dalam tempoh 20 minit. Beberapa perkara yang saya kira dia amat penting bagi kita. Yang pertama sekali adalah di segi khalfiyah Sayyidina Uthman ibn Affan, background dia, latar belakang dia. Sebab apa kita kena lihat juga latar belakang sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut an-nas ma'adin, kama'adin fiddah, al-dhahab wal-fiddah, khairukum fil jahiliyah khairuhum fil jahiliyah khairuhum fil Islam idza faqihu. Nabi kata manusia ni ibarat galian seperti pada emas dan juga perak. Baiknya mereka waktu jahiliyah, zaman jahiliyah, maka waktu masuk Islam, dalam Islam pun dia akan jadi baik juga. Tapi dengan syaratnya adalah idza faqihu, apabila dia memahami agama ini. Sama yang berlaku pada Sayyidina Uthman. Sebelum memeluk Islam, beliau adalah seorang pribadi yang cukup hebat, seperti mana Abu Bakar, seperti mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman tidak pernah minum arak, tidak pernah berzina. Ini maknanya perkara yang menjadi kebiasaan manusia sebelum Islam, sebelum Islam mari.
Arak, zina adalah perkara yang biasa bagi orang-orang bangsawan ini. Sayyidina Uthman di kalangan kaum Quraisy, bangsawan Arab pada waktu itu, dicemburui kerana kehebatan, kekayaan, kekacakan, akhlak yang cukup hebat. Ini Sayyidina Uthman. Jadi sebab itu tidak heran apabila dia memeluk Islam menjadi syakhsiyah yang terbilang. Seperti mana Abu Bakar, saya sebut tadi, seperti mana Abu Bakar berjaya dalam perniagaan dan terdapat syair-syair di kalangan wanita ataupun anak-anak dara Arab yang memuji ataupun maknanya teringin nak menikah dengan Sayyidina Uthman. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, lahirnya Sayyidina Uthman 5 tahun selepas berlakunya tahun gajah. Maknanya selepas Allah peristiwa Abrahah nak menyerang Mekah, lepas pada 5 tahun, ada kata 5, ada yang kata 6 menurut ahli sejarah, maka lahirlah manusia yang hebat ini. Sayyidina Uthman, ketika mana beliau ini, makna dia sendiri tak pernah menyembah berhala. Ini sebelum Islam. Tuan-tuan boleh bayangkan, ni syakhsiah yang jarang-jarang kita jumpa. Kita nak, ya, kita baca sirah Nabi, Nabi macam itulah. Abu Bakar, tapi Umar ada sedikit. Sayyidina Uthman, dia tidak menyembah berhala, tak minum arak, tak berzina. Maka pada suatu hari, maka beliau berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata, wahai Uthman, tidakkah kamu fikirkan bahawa berhala yang mereka sembah itu tidak memberi apa-apa faedah kesan? Sayyidina Uthman menyebut, ya betul, apa yang kau katakan itu betul. Adakah engkau mendengar ada seorang yang bernama Muhammad sedang berdakwah, sedang menyebut tiada Tuhan melainkan Allah Azza wa Jalla. Bermula saat itu Sayyidina Uthman berjumpa dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar. Maknanya Sayyidina Uthman ini dia Islam ataupun cara dia memeluk Islam adalah di tangan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan tengok, hak nak masuk orang kaya, orang bangsawan, siapa yang pergi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pergi mereka berjumpa dengan Rasulullah dalam majlis yang sama, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin musliman, Sayyidina Uthman tidak dapat juga lari daripada kezaliman, penindasan. Cumanya oleh kerana dia bangsawan, maka yang naya ataupun yang menzalimi beliau adalah golongan bangsawan juga, iaitu empak menekan dia sendiri. Ikat tangan dia, ikat tangan beliau, tuan-tuan dan puan-puan, kerana suruh balik. Adakah engkau membenci agama ini? Balik kepada agama asal, tinggalkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna Muhammad pada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini syakhsiah para sahabat. Adakah nak tunduk mudah-mudah macam tu? Dah, mereka tidak mudah untuk tunduk supaya berhenti daripada Islam, keluar daripada agama Allah. Dia tidak akan berhenti. Akhir sekali tenggelam punca apa menekan dia, tak boleh nak buat apa, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kata Sayyidina Uthman nak melawan, dah, dia melawan macam tu saja. Dia melawan maknanya dia tidak akan lari daripada pendirian dia bahawa agama yang sebenar adalah al-Islam. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, itu background dia sedikit. Kemudian Sayyidina Uthman ibnu Affan ini diiktiraf dengan Dzun Nurain. Kenapa disebut Dzun Nurain? Kerana beliau telah berkahwin dengan Raqiyah, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Raqiyah ini meninggal dunia, maka dikahwinkan pula dengan Ummul Kalthum,
anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut zu, yakni yang mempunyai dua cahaya. Yakni cahaya mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, orang yang pertama sekali berhijrah ke mana? Ke Habsyah adalah Sayyidina Uthman dengan isteri beliau. Bahkan disebut bahawa Sayyidina Uthman ini adalah orang yang kedua berhijrah selepas Nabi Allah Lut. Tuan-tuan ingat peristiwa Nabi Allah Lut yang terpaksa berhijrah ke arahan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim pergi kepada Nabi Lut, wahai Lut, engkau kena keluar daripada kampung ini sebelum subuh. Pasal apa? Tuan-tuan tahu, Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat suruh, maknanya keluarkan para nabi dan juga orang-orang yang saleh, biarlah dengan orang-orang yang jahat, sebab Allah nak turunkan bala. Orang yang kedua adalah Uthman ibnu Affan. Muslimin muslimat, maknanya orang dan Uthman ibnu Affan adalah orang yang kelima memeluk agama Allah. Maknanya awal dia awal memeluk Islam ini. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, itu sedikit background. Kemudian kita nak tengok bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Sayyidina Uthman ini adalah salah seorang daripada 10 orang dijamin masuk syurga. Di sana terdapat banyak lagi hadis, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata 10 orang. Bahkan ahli Badar 313 syurga. Yang ikuti perjanjian Bai'ur Ridwan syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya yang dijamin oleh Nabi SAW syurga ni banyak. Bukan 10 orang ni saja, tetapi 10 orang ni adalah yang utama. Jadi kita nak tengok dalam masa yang ada ini beberapa perkara yang menjadikan Sayyidina Uthman ini adalah bintang yang cukup hebat. Kut-kut kita boleh ikuti jejak langkah beliau. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Uthman ini dari segi semua saya dah sebut, background dia adalah dia orang kaya. Bila orang kaya yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sebut, ni'mal malus salih lirrajlis salih. Maknanya apa? Alangkah baiknya harta yang baik itu pada seorang yang saleh, ataupun lil mar'i salih. Harta yang baik duduk di tangan orang yang baik. Merujuk kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tang mana baiknya? Ada beberapa tempat. Antaranya yang memang tempat yang saya akan sebut ni dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, ketika mana datang orang-orang Islam ke Madinah. Orang Islam Madinah, orang muhajirin, orang ansar pun bukannya orang kaya-kaya sangat, ada hak kaya, ada hak miskin. Yang pegang ekonomi waktu itu adalah Yahud. Walaupun tak ramai, tapi dia pegang ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, maka Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, ada sesiapakah yang boleh membeli Bi'ru Rumah, telaga rumah. Rumah ni nama pemilik, apa nama telaga itu. Sebab orang Islam terpaksa membeli ayak dengan harga yang mahal. Disebut oleh ahli sejarah, satu gayung kah? Gayung bukan? Kan nak kata timba kecil, lebih kurang tu lah. Satu gayung, satu timba kecil tu kena bayar satu cupak, apa nama, kurma. Oi, mahal. Nah, itu mahal. Jadi Nabi tanya sahabat-sahabat, man yashtari minkum, siapa yang boleh beli Bi'ru Rumah ini, falahul jannah, bagi dia syurga. Bila Nabi offer macam tu, maka Uthman ibnu Affan menyahut, saya yang akan membeli ya Rasulullah. Pi nak beli telaga ni, mak beli telaga, bukan beli ayam, telaga tu.
Pi tanya tuan dia itu, tuan dia kata tak mau. Oh, orang bisnes elok. Orang bisnes elok, takkan nak jual mudah-mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Osman orang bisnes juga. Tak apa, tak mau hari ini, tak apa. Lepas tu dia mari pujuk. Akhir sekali loan ni macam ni lah. Aku beli separuh. Pening juga kawan tu, separuh ke mana pula beli telaga separuh ni. Ini makna Sayyidina Osman orang bijak lagi. Aku beli separuh, hang boleh guna duit apa semua ni, dan Sayyidina Osman beli dengan harga 12,000. Ini pandangan ahli sejarah. 12,000 dinar, minta maaf, dirham. Memang mahal. Tapi Sayyidina Osman panjang dia punya akal dia. Tak apa, mahal pun tak apa, aku ada duit. Aku ada duit tu saya tambah lah. Ada duit apa? Dia beli. Lepas tu Sayyidina Osman kata, aku nak wakafkan. Macam mana yang kata separuh ni, hari ni hari aku, esok hari hang, lepas tu esok hari aku balik selang-seli. Maka Sayyidina Osman kata kepada orang Islam, hampa ambil hari ini bekal untuk esok tu. Jadi makna selepas daripada peristiwa itu, orang Islam tak main beli dah. Bila tak main beli, tuan-tuan dan puan-puan, hak kawan ni mengelupong. Akhir sekali Sayyidina Osman kata, main nak beli separuh lagi. Jual tu kali itu. Ini bijak. Saudagar Islam yang bijak, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita nak ambil, dia wakafkan tanah telaga tadi, maka telaga itu sampai hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai hari ini ada. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah, minta mutawif itu tolong bawa api pendama Bi'ru Rumah. Sekarang ni tak nama Bi'ru Rumah lah, dia panggil Bi'ru Osman. Tuan-tuan dan puan-puan, itu perkara yang pertama. Pakai habis perkara kedua ya. Tak ada hal lain, tak ada. Perkara yang kedua, ketika mana peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni jauh, tuan-tuan dan puan-puan, bukannya dekat. Lebih kurang sini atas pada KL lagi nak pergi. Pengalaman kita naik bas pukul 11 pagi daripada Madinah pergi ke Tabuk lebih kurang lah 7 petang. Berhenti sekali macam tu lah, jauh. Jadi peperangan Tabuk dah jauh. Orang Islam kan ya lengkap sangat kenderaannya, unta, kuda dan sebagainya. Maka Sayyidina Osman, oleh kerana macam tu, Nabi SAW tanya sahabat-sahabat, siapa yang boleh jahaza jaish untuk menyediakan kelengkapan tentera ini, falahul jannah. Siapa nak bagi, tuan-tuan dan puan-puan? Bilal nak bagi, Abu Hurairah. Mereka pun tengok macam tu ya. Hanya orang-orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar dan juga pribadi yang kita bincang pada malam ni, Uthman ibnu Affan, yang boleh mampu, ya Rasulullah, aku akan bagi 950 ekor unta untuk pergi, 50 ekor kuda, cukup 1000. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, unta dengan kuda pada waktu itu, dia saja 950 campur 50, 1000 ekor kenderaan. Sebab itu bila Nabi SAW jamin bahawa syakhsiyah Uthman ibnu Affan ini orang yang dijamin masuk surga, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena akulah memang orang yang hebat. Memang orang yang hebat. Kita boleh bagi, tuan-tuan dan puan-puan, bukan tak boleh bagi tuan-tuan derma dan sebagainya. Tapi orang seperti mana Uthman ibnu Affan, bukan sekadar itu sahaja. Dalam bab ini, dalam bab peperangan, beliau juga menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, antara syakhsiah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh ahlus sama, para malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa hadis yang 10 orang itu, Abu Bakar masuk ni, nampak sikit lutut paha Nabi SAW terbuka. Riwayat Abu Hurairah. Abu Bakar masuk, Rasulullah tak tutup lagi. Tak tutup.
lutut dan juga paha Nabi yang putih. Umar masuk pun Nabi tak tutup lagi. Lepas tu Abu Hurairah kata Uthman ibnu Affan masuk. Rasulullah pun tutup terus. Buat turun pakaian Nabi SAW. Bukan paha sampai ke pangkal paha ni, dah lah nampak paha Nabi sikit. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, selepas tu kenapa bila masuk Uthman ya Rasulullah buat turun kain sikit. Maka Rasulullah kata apa? Ala astahi rajulan tastahi minhu al-malaikah. Tak bolehkah aku nak malu seorang lelaki yang malaikat pun rasa malu kepada Sayyidina Uthman. Tuan-tuan dan puan-puan, ini syakhsiah yang cukup hebat. Bukan kata manusia kita ini zaman sahabat-sahabat itu memuji Sayyidina Uthman, Rasulullah puji, malaikat pun puji Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, saya rasa setakat itulah sebagai sedikit tazkirah berkenaan dengan peribadi. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan fadail sahabi yang amat jalil, yang cukup mulia ini. Tapi sekurang-kurangnya sebagai sedikit peringatan kita bersama, kurang-kurangnya lepas ni kita baca tengok balik, apabila kita membaca syakhsiah seperti ini, kita boleh menjejaki jejak langkah mereka untuk menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah adalah daripada kesilapan, kelemahan saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf atas sebarang kesilapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.